Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 5 ledger, iaitu berkaitan dengan akaun kawalan, ya. So kita lihat contoh kali ini pada hari ini. Contoh yang diberi seperti dalam kertas yang saya bagi ni. Maklumat yang berikut diperolehi daripada buku perniagaan Rozana. Jadi pada 1 Januari 2007 kita ada baki debit ledger belian, baki kredit ledger belian. Bila dia kata baki debit ledger belian, dia mesti berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar, ya. Manakala baki kredit ledger belian juga mesti berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar. Manakala baki debit ledger jualan mestilah berkaitan dengan baki akaun kawalan belum terima, dan baki kredit ledger jualan mestilah berkaitan dengan akaun kawalan belum terima, ya, sebab belian berkaitan dengan akaun belum bayar, manakala jualan berkaitan dengan akaun belum terima. So ini ialah baki pada 1 Januari, jadi ini kita anggap dia sebagai baki awal. So soalannya dibagi urus niaga berikut berlaku sepanjang tahun 2007. Okey, anda dikehendaki menyediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Jadi kita lihat dulu butir-butir yang perlu ada yang diberi di sini, ya. Okey, kita lihat. Dan kita perlu kenal pasti setiap butir yang digabungkan di sini tu, kita nak masukkan dia dalam akaun kawalan belum bayar atau akaun kawalan belum terima. So, kita kena kenal pasti satu persatu. Okey, ya, kita lihat dulu. Yang pertama, belian kredit. Kalau berkaitan dengan belian, kita akan masukkan dia dalam akaun kawalan belum bayar. So, saya kenal pasti, saya tulis siap-siap kat sini, ABB, ya. Belian tunai. Saya dah bagi tahu dalam kelas yang lalu, belian tunai tidak terlibat untuk penyediaan akaun kawalan belum bayar atau akaun kawalan belum terima, ya. Belian tunai kita akan rekod dalam buku tunai. Okey, yang ketiga, jualan kredit. Jualan kredit ini termasuk jualan tunai RM600. So, kalau jualan kredit, dia mestilah berkaitan dengan akaun belum terima. Bila termasuk jualan tunai, kita kena keluarkan jualan kredit ini sebanyak RM600. Jualan tunai kita keluarkan daripada sini. So, tinggal RM35,600 tolak RM600, RM35,000 sahaja jualan kredit kita, ya. Kemudian kita ada pulangan belian. Okey, kalau pulangan belian berkaitan dengan akaun belum bayar, akaun kawalan belum bayar, saya letak sini siap-siap, ya, untuk saya kenal pasti. Pulangan jualan berkaitan dengan akaun belum terima. Bayaran cek kepada pembekal, makna kita bayar kepada pembekal, iaitu ABB, akaun kawalan belum bayar. Cek yang diterima daripada pelanggan bermaksud kita terima duit daripada ABT, iaitu akaun kawalan ABT. Diskaun diterima ialah apabila kita bayar dan kita terima diskaun daripada ABB. So, ini kita masuk dari akaun kawalan belum bayar. Diskaun diberi adalah apabila ABT bayar kepada kita, maka kita beri diskaun kepada dia. Okey. Hutang lapuk. Okey, hutang lapuk berkaitan dengan akaun belum terima. Hutang lapuk terpulih tidak berkaitan. Cek tak laku apabila ABT bayar kepada kita dan cek tak laku, kita keluarkan balik daripada ABT. Dan diskaun diberi yang kita bagi tadi, kita batalkan berkaitan dengan ABT. Okey, bila ada perkataan pindahan dari ledger belian ke ledger jualan, itu merupakan kontrak. Dan apabila ada pindahan dari ledger jualan ke ledger belian, itu juga merupakan kontrak. Okey. Kemudian yang bawah ni dia terbagi baki kredit dalam ledger jualan, iaitu baki kredit akhir nanti BB dalam akaun ABT. Ledger jualan ABT, ya. Manakala baki debit dalam ledger belian ialah berkaitan dengan ABB, iaitu baki BB. Ini kita panggil dia sebagai baki akhir. Okey, sekarang kita nak sediakan yang pertama, akaun kawalan belum terima, seperti biasa berbentuk T. Sebelah debit jika bertambah sebab akaun kawalan belum terima adalah aset semasa, dan sebelah kredit apabila akaun kawalan belum terima berkurang, ya. Jadi yang pertama kita masukkan apa dulu? Baki debit ABT. Baki debit ledger jualan
sebanyak 11,600. Letak sini Januari 1 baki BB 11,600. Manakala baki kredit ledger jualan iaitu ABT 900. Baki kredit Januari 1 baki BB kita letak sebanyak 900. Okey. Kemudian apa lagi kita masukkan? Kita cari yang mana kita dah kenal pasti untuk dimasukkan ke dalam ABT. Contoh, jualan kredit. Jualan kredit menambahkan hutang ABT. So, bila tambah, kita letak sebelah debit. Jualan kredit ambil 35,000 sahaja setelah kita tolak jualan tunai. Okey. Okey, mana lagi berkaitan dengan ABT? Kita dah senaraikan tadi. Pulangan jualan. Pulangan jualan akan mengurangkan baki ABT. Maka kita letak sebelah kredit. Tulis itu Disember 31. Pulangan jualan sebanyak 450. Okey. Kemudian apa lagi yang kita dah catat tadi berkaitan dengan ABT? Cek diterima daripada pelanggan. Maknanya pelanggan dah bayar cek kepada kita. Tambah ke kurangkan baki dia. So, bila kita terima cek daripada ABT, baki ABT berkurangan, maka kita letak dalam di sebagai bank ya, iaitu 32,000. Okey. Kemudian kita lihat dulu bila ABT sudah bayar, kita bagi dia diskaun diberi. Okey, diskaun diberi pun akan mengurangkan baki ABT, letak sebelah kredit. Kemudian apa lagi yang ada kat sini? Hutang lapuk. Okey, hutang lapuk akan mengurangkan baki ABT. Maka kita letaklah hutang lapuk ni di sebelah kredit, ya. Apa lagi akan mengurangkan ABT? Tengok yang lain. Okey, kita lihat yang lain. Cek tak laku. Nampak sini cek tak laku. Cek tak laku apabila ABT bayar kepada kita, kemudian bayar cek itu didapati cek tak laku. Jadi kita kena tambah balik baki ABT kita itu. Masukkan balik cek tak laku bank, tulis cek tak laku sebanyak RM80 dan diskaun diberi yang dibatalkan tadi pun kita letak dekat sini, diskaun diberi dibatalkan. Okey. Okey, kemudian kita lihat di sini kontra. Okey, lihat kontra. Pindahan dari ledger belian ke ledger jualan. Kontra akan mengurangkan baki ABT. Jadi bila kurang, kita kena letak dia di sebelah kredit. Kontra iaitu 350 dan lagi satu kontra 760. Okey. Kemudian bagaimana kita nak tutup dan imbangkan akaun kawalan belum terima ni, ya? Bagaimana kita nak tutup dan imbangkan akaun kawalan belum terima ni? Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di bawah, diberi, kalau akaun kawalan belum terima berkaitan dengan AB ledger jualan, ya. Okey, baki kredit dalam ledger jualan, iaitu kita lihat di sini ialah baki akhir. Jadi kita letak siap-siap. Macam mana kita letak? Okey, kita letak baki BB. Baki BB iaitu sini 920. Baki akhir akan kita bawa pada bulan depan, tahun depan, Januari 1. Baki BB kita letak siap-siap 920 kat sini. Dan baki itu akan menjadi baki HB di sini. Nampak? 920. Jadi bila kita letak siap-siap baki akhir 920 sebagai baki BB, kita bawa dia ke atas menjadi baki HB sebanyak 920 kat sini. Okey, sekarang tugas kita ialah kita hitung jumlah dia. Tengok sini ialah jumlah sebelah debit termasuk 920 dan ini ialah sebelah kredit sampai kontra ni, ya, sampai kontra ni sebelah kredit. So kita hitungkan. Kita akan dapati sebelah manakah lebih banyak. Saya rasa sebelah debit lebih banyak. So bila debit lebih banyak, jadikan dia sebagai balancing figure dekat sini, iaitu imbangan. Okey, imbangan dia dekat sini, jumlahkan sebelah debit banyak, letak imbangan dekat sini 48360 dan sama selari dengan dia 48360. Okey, sekarang bagaimana pula kita nak cari baki HB untuk kita bawa ke bawah nanti? So, ambil jumlah yang kita jumlahkan semua 48360 yang sebelah banyak sebelah debit tadi. Kita tolak 900, tolak 450, tolak sebelah kredit, ya. Tolak semua amount sebelah kredit sampai kontra sahaja. So, yang selebih tu merupakan baki ABT yang ABT belum lagi jelaskan kepada kita, iaitu sebanyak 12,650. Jadi, baki HB ini akan dibawa ke bawah menjadi baki BB untuk tahun depannya.
Di tahun 2007X7. So untuk tahun depan kita bawa jadi Januari 1, baki HB akan menjadi baki BB sebanyak 12,650. Sama. Itulah cara bagaimana kita nak menutup dan membawa baki ke bawah bagi akaun kawalan belum terima. Okey, sekarang kita lihat pula akaun kawalan belum bayar. Okey, sediakan akaun kawalan belum bayar. Okey, akaun kawalan belum bayar ni berbentuk T ya, yang mana kalau akaun kawalan belum bayar dia merupakan liability semasa. So maksud liability semasa dia berbaki kredit. Maknanya apa-apa yang sebelah kredit menambahkan baki akaun belum bayar, apa-apa yang sebelah debit akan mengurangkan baki akaun belum bayar. Dia adalah sebaliknya daripada akaun kawalan belum terima. Okey, seperti tadi juga kita mula-mula masukkan dulu baki awal pada 1 Januari. So kalau akaun kawalan belum bayar, kita lihat ledger belian. Ini baki sebelah debit iaitu 890. Kita pun letak Januari 1 baki BB sebelah debit 890 dan kita ada baki kredit. So ledger belian iaitu akaun kawalan belum bayar, baki sebelah kredit Januari 1 sebelah kredit 11,360. Okey, seterusnya kita masuklah semua yang berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar di sini. Contoh, belian kredit. Okey, belian kredit akan menambahkan baki akaun belum bayar. Bila kita beli barang secara kredit, hutang kita kepada pembekal atau ABB bertambah. So, bila bertambah, kita akan rekod di sebelah kredit. Tulis itu Disember 31, kita tulis belian sebanyak 38,000. Okey. Cari lagi mana lagi yang berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar. So kita nampak di sini ada pulangan belian. Pulangan belian, bila kita beli barang, kita pulangkan semula barang tersebut akan mengurangkan baki akaun belum bayar kita. So pulangan belian mengurangkan baki, letak dekat sini sebanyak RM600 sebelah debit sebab mengurangkan baki akaun belum bayar. Okey, apa lagi yang kita tulis dekat sini tadi? Okey, kita bayar cek kepada pembekal. Bila kita bayar cek, hutang kita kepada akaun belum bayar berkurang. Jadi kita letakkan di sebelah debit. Tulis itu bank, kita bayar berapa? Kita bayar sebanyak 27,800. Ni yang kita bayar ni, okey? Okay, seterusnya, diskaun diterima. Bila kita bayar, kita dapat diskaun. Kita pun juga mengurangkan baki akaun belum bayar. Diskaun diterima, kita pun letak juga di sebelah debit. Okey. Apa lagi di atas kita lihat semua yang berkaitan dengan akaun belum bayar? Okey, tak ada dah yang lain selain daripada kontra. So, kontra akan mengurangkan baki akaun belum bayar. Jadi, kita lihat yang mana mengurangkan baki, mesti kita letak sebelah debit. Mengurangkan baki akaun belum bayar. So, kontra. So, kita tulis itu kontra. Dua-dua pun tulis. 350 dan 760 letak di bahagian debit. Sebab kita ada untuk mengurangkan baki akaun kawalan belum bayar. Okey, sekarang bagaimana kita nak letakkan baki akhir ya? Okey, kita lihat sini. Baki akhir dia tulis dalam ledger belian. Berkaitan dengan akaun belum bayar, dalam ledger belian, baki akhir kita ada 1,100. Jadi kita letak siap-siap, dia letak baki debit. Maka cuba tengok akaun kawalan, letak siap-siap pada 2000X8 Januari 1 baki BB 1,100. Kita letak siap-siap kat sini. Okey, baki BB letak sebelah debit sebab dia tulis kat sini baki ledger belian adalah di sebelah debit untuk baki akhir. Ini baki akhir, letak siap-siap. Dan baki BB akan menjadi baki HB di sebelah sana. Bawa naik atas. 1,100 ni bawa naik ke atas jadi baki HB 1,100. Okey, sekarang bagaimana kita nak tutup dan imbangkan akaun kawalan belum bayar? Okey, sekarang kita jumlahkan. Tengok sebelah debit dengan sebelah kredit. Mana jumlah yang lebih banyak? Okey, so saya rasa di sini jumlah kreditnya lebih banyak. Ya, kita jumlahkan. Termasuk baki 11,000, 38,000, 1,100. So jumlah dia adalah 50460. Letak seimbangkan sebelah debit dan kredit 50640 untuk mencari baki.
Semua jumlah di sini kita tolak semua baki-baki di sebelah debit ni sampai kontra sahaja. Jadi sampai kontra sahaja. Kemudian kita lihat, kita tolak 50460, tolak semua 890, 600 dan semua ini. Akhir sekali kita akan dapat baki hutang kita kepada akaun kawal belum bayar adalah 19,520. Ini akan menjadi baki HB. Okey, baki HB di sini akan menjadi baki BB seperti di bawah sini. Okey, so jadi itulah cara kita menyediakan akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar dan cara mengimbangkan dan menutup akaun kawalan dan membawa bakinya ke bawah. Okey. Jadi saya harap dengan contoh yang saya bagi ni, bolehlah pelajar menjawab latihan yang saya akan bagi hari ini. Okey, sekian, terima kasih.